Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wa hikmah. Kita sambung perbincangan tentang ideologi kapitalisme. Minggu lepas kita bincang tentang takrif kapitalisme. Hari ini kita bincang keburukan kapitalisme dan percanggahannya dengan ajaran Islam. Terdapat keburukan yang nyata daripada ajaran kapitalisme. Sebahagian daripadanya sudah terdedah dan sebahagian daripadanya masih tersembunyi, sehingga memaksa pemimpin-pemimpin membuat pindahan. Kita melihat apabila berlakunya kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi, berlakunya perlombaan, hujahnya untuk menggalakkan kemajuan ekonomi. Apa yang berlaku ialah penindasan, penipuan dan sebagainya. Sehingga pemikir-pemikir tentang kapitalisme terpaksa meminda dan membuat perubahan. Kepada kita, ideologi ini bercanggah dengan Islam dan banyak keburukannya. Di antara keburukannya ialah, yang pertama, kapitalisme adalah ciptaan manusia yang bersifat lemah. Kedudukan sama seperti ideologi-ideologi yang lain yang dicipta oleh manusia, di mana ianya jauh daripada ajaran Allah yang dipilih dan diredai untuk hamba-Nya dan makhluk-Nya. Oleh itu, terang dan nyata ianya bercanggah dengan Islam. Yang Maha mengetahui tentang alam yang Allah Ta'ala, termasuk berkenaan manusia, dia Maha mengetahui. Ideologi-ideologi ini tidak menyentuh keseluruhan fitrah yang ada pada diri manusia. Sifat menjadi manusia ada roh, ada jasad, ada individu, kedirian, bermasyarakat, dan lain-lain lagi. Kapitalisme ini terang aspek rohani tak ada pada dia. Itu jelas. Aspek masyarakat diabaikan. Yang kedua, matlamaknya semata-mata untuk mencari keuntungan, walaupun dengan cara yang haram, seperti mengharuskan riba, perjudian, arak, dadah dan sebagainya. Riba dibenarkan, bahkan dianggap sebagai penjana kekuatan ekonomi. Perjudian menggalakkan hasil negara. Dia tak berdali maksiat. Arak, dadah dan sebagainya. Berlaku penyalahgunaan dadah yang melampau. Walaupun ada kawalan untuk obat dan sebagainya, tapi aspek dosa pahala, aspek rohani tak ada, menjadi keadaan tak terkawal. Ketiga, menyalahgunakan sifat ananiyah, sifat kepentingan diri, individualistik yang ada dalam diri manusia, sehingga tidak boleh mengawal sifat ini untuk mencari keuntungan pribadi, dan berlakunya penyalahgunaan kuasa dan penindasan orang-orang yang berada ke atas orang-orang yang tidak berada. Kerana dalam perlombaan mencari keuntungan, masing-masing berusaha untuk diri masing-masing dan tidak memberi jalan kepada orang lain, dan berlakunya penyorokan, penyeludupan, penipuan, rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya. Walaupun perkara ini dianggap menyalahi undang-undang. Undang-undangnya undang-undang zahir, tak ada dosa. Manusia tahu kepada dia ini tak ada kaitan dengan Tuhan.
Bila manusia tak tahu, maka dibuat untuk dapat keuntungan, untuk dapat projek, untuk dapat macam-macam. Yang keempat, timbulnya keruntuhan akhlak dalam segala bidang, politik, ekonomi dan hubungan anggota masyarakat. Apabila hilangnya batas-batas halal dan haram, tiadanya batas-batas yang mengimbangkan di antara kepentingan diri dengan kepentingan masyarakat. Tidak sama antara nak jaga kepentingan diri dan masyarakat. Tak sama, tak seimbang. Islam kita ni seimbang. Kepentingan diri ada. Keluarga ada wajib nafkah. Masyarakat ada wajib zakat. Sedekah dan sebagainya. Kewajipan jiran. Itu ada dalam Islam. 5. Pengangguran menjadi meluas dalam masyarakat kapitalis. Banyaknya pengeluaran sehingga melebihi keperluan. Di mana para majikan merasakan tidak perlu kepada pekerja yang ramai dan memikirkan keuntungan pribadi mereka sahaja. Khususnya selepas revolusi industri yang berlaku di Eropah. Banyak kilang-kilang. Kilang-kilang ni makin canggih, makin kurang pekerja. Buang pekerja, banyak orang menganggur. Yang dipikir ialah menghasilkan barangan yang banyak, pekerja yang sedikit. Yang keenam, pembaziran menjadi amalan penganut kapitalisme. Sama ada dalam menggunakan kemewahan untuk pribadi atau tidak, memberinya kepada orang yang berhajat. Sekiranya dipikir pengeluaran melebihi sehingga lebih rela memusnahkannya dan bersedekah pada orang-orang lain. Kalau barang lebih, dia rela musnahkan barang tu. Dia musnahkan. Kalau bersedekah, orang tak beli barang dia. Dia fikir ke nak berniaga je. Tolong orang, perkara yang dipikirkan. Yang ketujuh, kemuncak ajaran imperialisme, lahirnya semangat penjajahan. Imperialisme. Yang bermula daripada usaha negara-negara kapitalis untuk mencari bahan-bahan mentah bagi kepentingan mereka. Sama ada penjajahan berbentuk politik dengan menakluk negeri-negeri lemah, seperti yang berlaku di zaman dahulu, atau penjajahan berbentuk ekonomi seperti yang berlaku sekarang. Dulu bentuk politik dan ketenteraan, negeri takluk negeri lain. Ambil asing, aku asing, guna rakyat dan sebagainya. Sekarang ni penjajahan ekonomi. Dia ambil asing negeri itu, babah jajahnya buat balik ke negeri dia. Bahan mentah, dia jual balik. Dia tak galakkan kegiatan tambah nilai di pengeluar tu. Ini kerja dia. Kalau dia buat kilang pun, industri pun, dia tak laku transfer teknologi. Pemindahan teknologi tak ada. Kerana tak galakkan. Kalau orang lain pandai, rugi dia. Dia saja. Jadi penduduk setempat tu jadi pekerja saja. Pekerja yang upahnya murah, keuntungan lebih banyak, dia begitu je. Tak ada sifat masyarakat. 8. Perhambaan berbentuk baru terhadap buruh, petani dan nelayan. Di mana mereka lebih memelihara kepentingan orang yang berkuasa, yang sudah kaya walaupun dengan memeras golongan miskin. Dia dalam mempermainkan gaji, harga dan tidak memberi jaminan kerja yang menasabah dan kawalan keselamatan dan pendapatan yang sepatutnya. Ini antara kelemahan dia. Yang ke-9, 2 perang dunia yang berlaku di zaman moden yang mengorbankan jutaan manusia adalah di antara kemuncak pertarungan di antara negara-negara kapitalis. Perang dunia yang berlaku. Perang dunia pertama, perang dunia kedua. Yang kedua antara pihak Perikat, Jepun, Jerman, Itali, pihak Perikat. Kerana perebutan sumber-sumber ekonomi. Itu hasil kapitalisme. Yang ke-10, kekuasaan dan kemewahan yang tidak ada berkat. Bahkan tidak ada di dalam istilah mereka perkataan berkat. Di mana apa yang dicapai tidak sekali memberi kebahagiaan dunia dan akhirat, yang menjadi perkara penting untuk manusia seluruhnya. Perkara ini ternyata sekali daripada kegelisahan orang-orang berkuasa dan kaya di dalam masyarakat kapitalis. Oleh kerana itu, maka pahaman kapitalisme tidak boleh dianut oleh orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, dan membatalkan iman orang yang menganut dan berjuang di atas dasarnya. Apabila menolak Islam secara nyata. Jelas. Perkara yang menarik ialah oleh kerana dia tak ada agama, istilah berkat tak ada. Banyak kita ni kalau bertakwa,
La fatahna barakatan minas sama'i wal ard. Tuhan buka berkat daripada langit dan bumi. Ada istilah berkat ni ialah kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan ni kalau dunia walaupun sedikit banyak kebajikannya. Kalau tak ada berkat walaupun banyak tak ada kebaikannya. Pahala tak ada. Kalau berkat ni kalau dunia pun sikit banyak manfaat, ada pahala di akhirat. Istilah berkat tak ada dalam ideologi. Kapitalisme, komunisme sama saja. Tak ada berkat pada dia. Dalam Islam saja perkataan berkat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rombongan Hamadan. Mereka tiba selepas Rasulullah SAW pulang dari Tabuk. Dalam kalangan mereka Malik bin An-Namut yang menjadi pemimpin. Mereka datang dengan menganut Islam dan menghadap Rasulullah SAW dengan pakaian yang kemas dan cantik. Walaupun berwarna-warni dan berhias, ianya tidak ditegur oleh Rasulullah SAW kerana tidak ada emas dan sutera yang diharamkan kepada kaum lelaki. Mereka datang dengan gembira kerana bertemu Rasulullah SAW bersama Islam yang tertanam di dalam hati-hati mereka dan bercakap dengan bahasa Arab yang fasih, bahasa Quran, bahasa Quraisy. Di hadapan Rasulullah SAW, baginda mengalukan ketibaan mereka dan melantik Malik bin An-Namut menjadi ketua kepada mereka yang masuk Islam dan mengarahkan mereka supaya berdakwah dan berjihad menghadapi orang musyrikin dan bukan Islam yang lain, golongan ahli kitab. Jadi mereka datang menghadap sudah masuk Islam. Rombongan ni Hamadan, satu kabilah Arab yang terkenal, dia masuk Islam. Sudah masuk Islam, bertemu dengan Nabi. Banyak datang tu tak masuk Islam lagi. Tapi kabilah Hamadan ni dia datang dalam keadaan masuk Islam. Di mana pemimpin dia pakai pakaian cantik. Rasulullah tak tegur, pakaian kemas, cantik, tak tegur kerana tak ada sutera, tak ada emas. Menunjukkan bahawa pakai cantik ni bukannya haram. Tak ada salah. Bukan makna warok ni tak pakai cantik. Mana Nabi tak kata apa. Itu makna diizinkan kita pakai kemas, pakai cantik. Rasulullah SAW mengutuskan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu mengepadai pasukan yang membantu mereka. Mereka tinggal di sana selama 6 bulan dengan berdakwah. Oleh kerana tidak berkesan kerana peranan Khalid layak menjadi pengirim perang, bukan pendakwah. Lalu diganti dengan Ali karamallahu wajhah, disertakan dengan surat daripada Rasulullah SAW. Rasulullah atau Khalid jadi pembantu dia. Khalid ni dia pengirim perang. Perang boleh. Nak dakwah dia tak ada kebolehan dalam berdakwah. Berperang tak apalah. Karena sebab itu Khalid tak ada kesan dalam dakwah. Perang boleh mengalahkan musuh. Akhirnya Nabi tukar, ganti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ganti Khalid bin Walid. Ali karamallahu wajhah bertindak supaya dihimpunkan penduduk Hamadan dengan dicampur aduk orang yang telah Islam dan bukan Islam, belum Islam. Dicampur aduk. Ini kebijaksanaan Sayyidina Ali. Dia jemput semua, campur orang Islam dan bukan Islam sekali. Apabila Warqah dibaca kepada umum tanpa ucapan bersama Ali karamallahu wajhah, tiba-tiba penduduk Hamadan masuk Islam semuanya. Mudah masuk Islam. Hak Islam jadi Islam. Dicampur. Ini berkat ni. Ali radhiyallahu anhu mengutus surat kepada Rasulullah SAW memaklumkan berita dari Hamadan. Sebaik saja surat dibaca, Rasulullah SAW sujud, kemudian bangkit duduk, sujud syukur Nabi dan bersabda, Assalamu ala Hamadan, Assalamu ala Hamadan. Selamat sejahtera ke atas Hamadan, selamat sejahtera ke atas Hamadan. Satu perkara yang menarik ialah pemimpin Hamadan ni Saifudaulah Al-Hamadani. Salman Abbasiyah adalah orang yang pertama melakukan muamalah cek. Ceknya orang Islam dulu. Cek kan pakai kertas, bukan pakai duit. Jadi zaman dulu kalau beli ni dia pakai duit dinar atau dirham. Mah perok kena pikul. Kalau perok dengan bubuh dalam bekas dia berat bawa.
Jadi Sayyidina Al-Hamadani, dia pergi ke Baghdad dengan rombongan dia. Dia dia jamu makan. Kemudian dia ambil kertas, tulis pada kertas berapa nilai makan tu, beri kepada tuan yang jamu tu, suruh dia ambil duit. Ini muamalah cek. Yang pertama dalam sejarah. Tu sejarah bank ni, sejarah muamalah cek. Saifuddaullah Al-Hamadani. Ini ada dalam catatan sejarahnya. Jadi bukan orang putih yang buat dulu, cek ni orang Islam dulu. Ini zaman Abbasiyah, orang Islam mendahului ratus tahun, mungkin 1000 tahun lebih dulu daripada orang Barat dalam masalah muamalah cek. Rombongan Al-Azd, mereka adalah kabilah dari Yaman, datang menghadap Rasulullah SAW dalam keadaan telah menganut Islam juga. Kerana melihat cahayanya yang telah berkembang di semenanjung Arab tanpa siapa dapat menghalangnya, maka Allah memberi hidayah kepada kabilah Al-Azd dan mereka menghantar rombongan menghadap Rasulullah SAW, diketuai oleh Sur bin Abdullah radhiyallahu an. Lalu Rasulullah melantiknya menjadi amir, ketua kepada orang-orang yang beriman dalam kalangan kaumnya dan memerintahnya supaya berjihad menentang kaum musyrikin dalam kalangan kabilah Yaman yang berada di sekitar negerinya. Ini juga datang dalam keadaan sudah masuk Islam. Jadi Yaman ni antara negeri yang mudah masuk Islam. Macam dia mari tempat kita lah, dia bawa Islam, kita mudah masuk Islam. Radhiyallahu an melaksanakan perintah Rasulullah SAW, berjihad menentang kaum musyrikin, dan yang paling sengit ialah menghadapi kabilah-kabilah yang berkubu di sebuah bandar yang bertutup bernama Jarash. Perang Jarash, satu perang yang terkenal. Ini satu perang yang hebat. Pertempuran menjadi lebih mencabar apabila satu kabilah besar bernama Khata'am bergabung dengan kabilah-kabilah musyrikin yang lain. Pada tentera Islam mengepung bandar itu selama lebih kurang sebulan kepung. Di mana musuh bertahan di dalam bandar itu tanpa dapat dikalahkan. Tak boleh kalah, duduk dalam kota. Akhirnya bala tentera Islam membuat helah berundur dan bersembunyi di sebuah bukit bernama Ashkar. Buat satu taktik perang, iaitulah berundur, sembunyi di bukit. Sembunyi berundur supaya musuh keluar meninggalkan kubu mereka dan seterusnya dilancarkan serangan. Tipu, helah. Seolah-olah undur, tapi tak undur, bersembunyi di bukit. Dia intip, tengok bila musuh dah keluar daripada kota, baru dia serang. Taktik ini berjaya. Apabila musuh menyangka Sa'd radhiyallahu anhu dan bala tenteranya berundur kerana melarikan diri, ada berputus asa untuk berperang. Apabila mereka keluar sahaja daripada bandar itu, tiba-tiba mereka diserang oleh bala tentera Islam dengan hebatnya, tanpa kubu dan kota perlindungan lagi, dan musuh dapat dikalahkan. Ini taktik perang. Maknanya berundur kerana taktik itu tak jadi salah. Kalau berundur kerana lari, itu dosa besar dalam Islam. Rasulullah SAW mendapat berita kemenangan dengan pertolongan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui melalui orang-orang Arab Badui yang Islam. Beritanya orang Badui bawa berita. Kata tentera Islam menang di Jarash. Kebetulan sebaik sahaja berita diterima, tiba-tiba datang dua orang yang telah memeluk Islam daripada Jarash, yang tidak mengetahui perkembangan mutaakhir. Penduduk Jarash yang datang ke Madinah masuk Islam, temu dengan Nabi, dia tak tahu orang Islam dah menang. Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, di bumi Allah yang manakah letak Syakar? Syakar. Di mana letaknya Syakar? Nama tempat. Mereka menjawab, wahai Rasulullah, di daerah kami ada sebuah bukit bernama Kusyur. Bukan saya nama Kusyur. Begitulah dipanggil oleh penduduk Jarash, Bukit Kusyur. Syakar tak ada, Kusyur ada. Sabda Rasulullah SAW, bukannya Kusyur, tetapi namanya Syukur. Nabi gurau, pandai gurau. Mereka bertanya, bagaimana jadi begitu, wahai Rasulullah? SAW bersabda, unta kurniaan Allah disembelih di sana sekarang. Orang sembelih unta dah sana. Ini mukjizat Nabi, dapat maklumat. Malaikat beritahu dah. Dah menang. Malaikat orang ni tak tahu lagi ni. Menang. Lalu mereka berdua dalam keadaan tidak faham maksudnya
bertemu Abu Bakar dan Osman radhiyallahu an meminta penjelasan. Apa makna Rasulullah kata begitu? So sembilan huta, orang sana sembilan huta ni. Kedua-dua sahabat besar itu memaklumkan, kaum kamu telah ditimpa kemusnahan. Minta Rasulullah berdoa untuk menyelamatkan mereka. Masa tu perang lagi, minta Rasulullah doa. Mereka pun menghadap Rasulullah SAW, meminta supaya didoakan untuk kaum. Rasulullah tu berdoa, ya Allah Tuhanku, angkatlah bencana yang menimpa mereka. Apabila mereka pulang ke Jaras, tiba-tiba peristiwa kekalahan Jaras berlaku, tepat dengan waktu mereka menghadap Rasulullah SAW. Maka Allah menyelamatkan Jaras dengan Islam, dan mereka menghantar rombongan Islam menghadap Rasulullah SAW. Lalu Nabi bersabda, marhaban bikum ahsanun nasi wujuhan wa asdaquhum liqa'an wa atyabuhum kalaman wa a'zamuhum amanatan antum minni wa ana minkum. Jadi dua orang ni dia dalam masuk Islam. Orang dia tak masuk Islam lagi. Tak masuk Islam. Jadi dia tak tahulah berlaku perang tu. Dia minta Nabi doa supaya selamat. Dan berlakulah dikalahkan, Jarah dikalahkan, kemudian penduduk yang masuk Islam dan atau rombongan menghadap Nabi. Rasulullah SAW memberi keizinan kepada mereka memakmurkan kawasan sekitar mereka dengan bayaran zakat daripada penganut Islam dan kharak daripada yang bukan Islam. Rasulullah arah memakmurkan kawasan itu dengan pertanian, dengan ternakan. Orang Islam diwajibkan zakat, orang bukan Islam dikenakan kharaj. Zakat ni ialah ibadat. Diambil daripada harta orang Islam. Harta pertanian dan harta ternakan. Perniagaan masuk juga. Kharaj ni ialah hasil pertanian orang yang bukan Islam. Diperkenalkan. Dan diluahkan lagi zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar membagikan kharaj wazifah dan kharaj muqasamah. Kharaj muqasamah ni ialah diambil mengikut hasil pendapatan. Pendapatan pertanian dia banyak mana, berapa ratus ambil. Itu kharaj muqasamah. Kharaj wazifah ni diambil dari segi jenis tanah. Tanah gandum sekian banyak, tanah buah-buahan sekian banyak, tanah perumahan sekian banyak. Itu kharaj. Roman Bani Haris bin Ka'ab. Bani Al-Harith bin Ka'ab. Rasulullah SAW mengarahkan pada tentera Islam yang diketuai oleh Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an di bulan Rabiul Akhir, turun tahun ke-10 Hijrah, dengan mengajak mereka para Islam terlebih dahulu dengan diberi tempoh selama 3 hari. Ajak mereka masuk Islam di tempoh 3 hari. Ini undang-undang Islam kita beri tempoh 3 hari. Kalau undang-undang antarabangsa 24 jam. 24 jam. Kita 3 hari. 3 hari ni 72 jam lah. 72 jam. Lebih panjang tempoh. Daripada undang-undang antarabangsa. Akhirnya mereka menerima Islam. Sebaik saja menerima berita Rasulullah SAW mengutus surat supaya mereka menghantar rombongan datang ke Madinah. Kabilah ini menghantar rombongan menghadap Rasulullah SAW bersama pemimpin mereka Qais bin Al-Husain dan Yazid bin Abdul Madan dan lain-lain. Rasulullah SAW bertanyakan kepada pemimpin mereka, dengan cara apakah kamu dapat mengalahkan musuh-musuh kamu di zaman jahiliah? Nabi tanya dia. Kabilah yang kuat perang. Nabi tanya, apa taktik yang kamu guna zaman jahiliah kamu berperang? Mereka menjawab, kami bersatu, tidak berpecah. Kami tidak memulakan kezaliman terhadap orang lain. Baik akhlak dia. Baik akhlak dia. Rasulullah SAW mendesak lagi mereka supaya menyatakan akhlak-akhlak mulia yang dianut oleh mereka di zaman jahiliah dan diiktiraf oleh Islam. Mereka diperintah supaya meneruskan akhlak-akhlak yang mulia itu dengan asaskan iman, kerana amalan yang baik tanpa iman ditolak oleh Allah SWT. Rasulullah SAW melantik Qais menjadi ketua dan mereka tinggal di Madinah beberapa bulan untuk mempelajari Al-Quran dan hukum-hukum Islam. Menunjukkan bahawa amalan yang baik kalau tak ada iman, tak ada pahala. Jadi bila ada iman, baru ada pahala. Jadi kebajikan yang orang kafir buat, tak ada pahala di sisi Allah Ta'ala. Pahala ni bergantung kepada iman. Islam ni seseorang. Sebab itu kalau kita buka kitab-kitab fiqh, kita akan dapati kalau syarat sah sembahyang yang pertama Islam.
Syarat sah puasa yang pertama Islam. Syarat sah zakat pertama Islam. Syarat sah haji pertama Islam. Kena Islam dulu baru sah amalan. Kalau tak ada Islamnya, tak ada imannya, amalan tidak sah. Syarat sah yang penting sekali. Ututan Raja Himyar. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Maksudnya, dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu dan mensucikanmu dan telah memilihmu dengan beroleh kemuliaan melebihi perempuan-perempuan seluruh alam yang sezaman denganmu. Wahai Maryam, ta'alah kepada Tuhanmu dan sujudlah serta rukuklah, mengerjakan sembahyang bersama-sama orang-orang yang rukuk. Peristiwa yang demikian ialah sebahagian dari berita-berita gaib yang kami wahyikan kepada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang engkau tidak ada bersama-sama mereka ketika mereka mencampurkan qalam masing-masing untuk mengundi siapakah di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau juga wahai Muhammad SAW tidak ada bersama-sama mereka ketika mereka berbalah tentang perkara menjaga dan memelihara Maryam. Ingatlah ketika malaikat berkata, wahai Maryam, bahawasanya Allah memberikan khabar yang menggembirakanmu dengan mengurniakan kepadamu seorang anak yang engkau akan kandungkan semata-mata dengan kalimah daripada Allah. Nama anak itu Al-Masih Isa bin Maryam. Seorang yang terkemuka dalam dunia dan akhirat. Dan ia juga dari orang-orang yang didampingkan diri kemuliaan di sisi Allah. Dan ia akan berkata, akan bercakap kepada orang ramai semasa ia masih kecil dalam buayan dan semasa ia dewasa. Dan ia adalah seorang dari orang-orang yang soleh. Maryam berkata, wahai Tuhanku, bagaimanakah aku akan bawa oleh seorang anak pada aku tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun. Allah bermanu, demikianlah keadaannya. Allah menjadikan apa yang dikehendakinya. Apabila ia berkehendak meluluskan sesuatu perkara, maka ia hanyalah berfirman kepadanya, jadilah engkau, lalu menjadilah ia. Dan Allah akan mengajarnya ilmu menulis dan hukum-hukum aturan agama dan juga kandungan kitab-kitab Taurah dan Injil. Dan akan melantiknya menjadi seorang Rasul pada Bani Israel dengan mengatakan kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa satu tanda mukjizat dari Tuhan kamu, iaitu aku boleh membuat untuk kamu dari tanah liat seperti bentuk burung, kemudian aku tiup padanya, lalu menjadilah seekor burung yang hidup dengan izin Allah. Dan juga aku boleh menyembuhkan orang yang buta dan orang yang sapak. Dan aku boleh menghidupkan kembali orang-orang yang mati dengan izin Allah. Dan juga aku boleh memberitahu kepada kamu
tentang apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumah kamu. Sesungguhnya perkara yang demikian itu mengandungi satu tanda mukjizat bagi kamu yang membuktikan kebenaran aku seorang Rasul yang diutus oleh Allah padaku. Jika kamu orang-orang yang mahu beriman. Dan juga aku datang kepada kamu ialah untuk mengesahkan kebenaran kitab Taurat yang ada di hadapan kamu, yang ada di hadapanku, yang diturunkan dahulu daripada aku, dan untuk menghalalkan bagi kamu sebahagian dari perkara-perkara yang telah diharamkan kepada kamu. Dan juga aku datang kepada kamu dengan membawa satu mukjizat dari Tuhan kamu. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya Allah ialah Tuhanku dan Tuhan kamu. Oleh itu beribadahlah kamu kepadanya. Inilah jalan yang betul lurus. Setelah kita baca dalam ayat yang terdahulu tentang Nabi Zakaria AS yang ditugaskan menjaga Maryam AS menyaksikan karamah yang diberi oleh Allah kepada Maryam. Apabila buah di musim sejuk, ada musim panas, buah musim panas, ada musim sejuk. Buah di luar musim. Kejahatan dari mana, wahai Maryam? Yang kata rezeki Allah. Itu karamah. Karamah diberi pada wali-wali Allah. Kalau luar biasa. Lalu Zakaria inginkan seorang anak. Mudah-mudahan dapat seorang anak yang saleh, yang baik bila tengok Maryam begitu rupa. Berdoa pada Allah Ta'ala. Usia dah 100 tahun lebih, isteri dah 90 tahun. Allah Ta'ala kurniakan Nabi Yahya AS. Kita baca dalam ayat yang lalu tentang kelahiran Nabi Yahya AS. Ayat ini balik kepada kisah Maryam AS. Malaikat berkata kepada Maryam, "Idh qalatil malaikatu ya Maryam inna Allah astafaki wa tahharaka wa astafaka ala nisa'il alamin." Dan ingatlah ketika malaikat berkata kepada Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, wahai Maryam. Telah memilih menjadi hamba yang mulia di kalangan perempuan-perempuan dunia seluruhnya, dan membersihkanmu dari kekotoran, kejahatan, maksiat, dan memilihmu untuk menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda kebesarannya, mencipta manusia yang Maryam tak tahu lagi masa itu, melahirkan anak tanpa bersetubuh, tanpa bapa, untuk jaga kekuasaan Allah Ta'ala. Ayat ini menjadi perbincangan hangat kalangan ulama tafsir. Adakah Maryam ni seorang Nabi kerana diwahyukan oleh Allah melalui malaikat? Biasanya Nabi ni orang lelaki. Banyak ulama mengatakan Maryam mencapai martabat Nabi. Banyak ulama mengatakan begitu. Ibn Katsir huraian panjang dalam tafsir dia. Dia dapat wahyu daripada Allah, maka dia dianggap mengatasi martabat wali kerana diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Malaikat yang berkata pada dia tadi, melalui wahyu, Allah Ta'ala pilihmu, bersihkanmu, jaga daripada dosa, dan menjadi tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Ya Maryam rukniti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raka'in. Wahai Maryam, lazimkah diri kamu beribadat dengan sekuat-kuatnya, menandakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud dan rokok bersama orang-orang yang rokok. Allah Ta'ala suruh Maryam kuat beribadat. Kuat beribadat sehingga melecur kaki, dikatakan begitu. Kuat Maryam ini beribadat kepada Allah Ta'ala sebagaimana diwahyukan oleh malaikat. Menjadi seorang yang soleh. Maka Maryam, setengah ulama kata, semulia-mulia perempuan sejak Hawa sehingga hari kiamat. Ada ulama yang kata begitu. Kerana dia mendapat kelebihan daripada Allah, ujian yang sangat dahsyat. Lebih daripada awak. Dan disebut dalam hadis semulia-mulia perempuan ialah Maryam binti Amran, Khadijah binti Khuwailid dan Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis mengatakan semulia perempuan, 3 perempuan, Maryam, Khadijah dan Fatimah, puteri Nabi SAW, Az-Zahra.
Dzalika min anba'il ghaibi nuhi ilaik. Itu semua adalah daripada cerita yang kamu tak tahu, wahai Muhammad, yang kami wahyukan kepadamu. Benarkan Muhammad adalah Rasulullah. Muhammad tak tahu baca, tak tahu menulis, tak belajar di mana-mana, tapi tahu cerita dan kisah tentang Maryam. Di sini sepatutnya padi-padi Kristian beriman kepada Nabi SAW. Kerana Nabi tahu tentang kisah Maryam. Dalam keadaan Nabi duduk di Mekah. Tak ada sekolah di sana, tak ada padri di sana, tak ada apa di sana. Dia menandakan bahawa Nabi dilantik oleh Allah Ta'ala. Dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlabahum ayyuhum yakfulu Maryam. Kamu tak ada bersama, wahai Muhammad SAW, ketika penjaga-penjaga masjid Baitul Maqdis berbalah berebut untuk jaga Maryam. Wa ma kunta ladaihim idh yaqtasimun. Engkau tak ada sama mereka ketika mereka berbalah. Bila ibu Maryam bawa Maryam ke masjid, suruh dia nazar anak puteri ini untuk beribadat di masjid. Oleh kerana ayah dia Imran adalah imam. Imam ni dimuliakan oleh masyarakat lah. Mungkin dia dah mati masa itu. Berembuk pakat nak jaga. Zakaria kata dia yang layak jaga kerana dia ni puak saudara sabit. Isteri dia adik-beradik dengan ibu Maryam. Ada ulama kata mak saudara pada ibu Maryam. Maka dia lebih layak jaga Maryam. Akhirnya mereka melakukan undian. Cara mengundinya ialah capak kalam dalam sungai Urdun. Capak kalam. Barang siapa yang kalah dia pergi betul, dia dipilih. Allah Ta'ala tentukan Maryam dijaga oleh Zakaria alaihissalam. Itu qalatil malaikatu amru inna Allah yubashshuki bi kalimatin minhu al-masih Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah minal muqarrabin. Dan ingatlah Abu Malaikat iaitu Jibril alaihissalam yang datang berjumpa dengan Maryam, disebut dalam surah yang lain merupakan seorang, tentulah Jibril ni rupa orang kacak, lawa, cantik. Ini ujian pada Maryam. Ujian. Aku nak sapa berita padamu, hai Maryam, mu akan boleh anak. Nama dia Isa Al-Masih, Isa bin Maryam. Gelarnya Al-Masih. Al-Masih ni asal mana sapu. Menyapu kebatilan. Macam-macam ulama tafsirnya. Al-Masih, kata Al-Masih. Dan menyapu segala tamahan-tamahan fitnah-fitnah orang Yahudi. Anak itu nama Isa. Wajihan fid dunya wal akhirah. Seorang yang dimuliakan, yang diagungkan di dunia dan di akhirat. Wa minal muqarrabin. Dan yang hampir kepada Allah Ta'ala. Termasuk dalam kalangan muqarrabin. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala pilih wahai Maryam. Lalu Maryam, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa min as-salihin. Anakmu ni akan bercakap. Boleh bercakap dengan orang ramai pada masa dia bayi lagi. Dalam boyan. Dan termasuk kalangan orang yang soleh. Bila Maryam dengar kata begitu, qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Kata Maryam, bagaimana aku boleh anak? Aku tak disentuh oleh manusia. Manusia tak sentuh aku. Aku bukan orang jahat. Bukan pelacur. Aku tak kahwin. Macam mana boleh? Dan kita kena faham. Di sini kita kena tahu bahawa malaikat Jibril ni lelaki tak, puan tak, nak tubuh macam mana? Malaikat. Malaikat tak ada kemaluan. Tak ada nafsu. Tapi dia datang rupa manusia. Rupa manusia. Jadi orang yang kata anak Tuhan itu semua mengarut mereka. Malah dia kata
Bagaimana aku boleh anak? Walam yamsasni bashar. Manusia tak sentuh aku. Qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. Dia beri kata itulah Allah Ta'ala menciptakan apa yang dia kehendaki. Kita baca ayat tadi dulu, yaf'alu ma yasha. Yaf'alu, Allah Ta'ala buat. Buat ni dengan perkahwinan. Ini yakhluqu ma yasha. Dua perkataan yang berbeza. Allah Ta'ala cipta mengikut apa yang dia kehendaki. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah itu dia menghendaki sesuatu jadi, dia bermakna jadi, terus jadi. Ini urusan Allah Ta'ala. Sekelip mata jadi terus. Itu kekuasaan Allah Ta'ala, wahai Maryam. Wa yu'allimuhul kitab wal hikmah wat taurat wal injil. Dia sambung lagi. Tafsirul Quran bil Quran. Anakmu Tuhan ajar kitab. Kitab ni sama ada membaca, menulis. Wal hikmah, kebijaksanaan, menghuraikan, menerangkan dengan penuh kebijaksanaan hukum-hukum Allah Ta'ala. Wat taurat wal injil, kitab Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa AS. Wal Injil, kitab Injil diwahyukan kepada dia. Allah Ta'ala pilih anakmu ni terus jadi alim. Terus jadi alim. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi alim, boleh mengajar orang, bijak, tahu Taurat, tahu Injil. Wa rasulan ila Bani Israel. Menjadi rasul kepada Bani Israel. Tugas jadi rasul kepada Bani Israel. Bukan pada orang Melayu, bukan pada orang Cina, bukan pada orang lain. Isa ni khusus rasul untuk Bani Israel. Dan sebab itulah orang bahasa lain tak layak lah. Tak layak. Jadi dia ditugaskan untuk menyempurnakan lagi kitab Taurat ini. Orang Yahudi yang layak terima dia, sudah ada kitab Taurat. Orang Kristian pula ambil Injil saja, tak ambil Taurat. Yahudi pula ambil Taurat, pindah-pindah, tak ambil lagi. Semua jadi sesat. Kena ambil semua sekali. Semua sekali. Peranan Isa ialah menjadi rasul Bani Israel, membetulkan Bani Israel, mengislahkan Bani Israel yang sudah menyeleweng, yang sudah sesat daripada Taurat. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Aku datang kepada kamu, kata Isa, membawa tanda, mukjizat daripada Tuhan kamu. Aku datang ni bukan begitu saja, ada mukjizat. Mukjizat ni ialah perkara luar biasa yang manusia tak boleh buat. Kekuasaan Allah Ta'ala berlaku. Mengikut cabaran zaman masing-masing. Zaman masing-masing. Ada Rasul, Nabi Ibrahim, dibakar dalam api tak hangus. Sesuai dengan zaman. Namrud menunjukkan kekuasaan dia. Nabi Musa, mukjizat untuk lawan sihir. Sihir jadi kebanggaan. Adapun Isa AS, zaman manusia berbangga dengan ilmu perubatan. Ilmu perubatan. Bangga dengan ilmu perubatan. Salah satu daripadanya. Ilmu kejadian. Kejadian alam, kejadian manusia. Jadi Tuhan ambil pada aku mukjizat. Anni akhluqu lakum min at-tin kayati at-tayri fa anfukhu fa yakunu tayran bi idznillah. Aku boleh ambil tanah. Pijit-pijit tanah jadi macam buah, aku ciup terbang. Dengan izin Allah Ta'ala. Ini mukjizat. Manusia tak boleh buat. Wa ubrul akmah wal abrasa wa uhyil mauta bi idznillah. Aku boleh menyembuhkan orang yang sakit. Akmah wal abras. Orang yang buta daripada kecil lagi, buta. Sejak lahir buta, boleh celak. Dengan Nabi Isa sapu je, berdoa je, celak mata. Dan orang yang sakit sapak, baros, yang putih ni, boleh sembuh. Ini mukjizat. Penyakit yang suka diobat. Wahil mauta biidznillah, aku menghidupkan orang mati. Doa orang mati hidup. Ini semua doktor tak boleh buat. Tabib tak boleh buat, perubatan tak boleh buat. Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Dan aku ceritakan kepada kamu apa yang kamu makan. Makan apa hari ni? Aku boleh tahu. Isa boleh tahu. Tadi makan ni. Betul sungguh. Dan apa yang kamu simpan di rumah kamu? Simpan apa makanan? Simpan apa? Isa boleh beritahu. Itu mukjizat dia. Buktian dia adalah Rasulullah. Inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Itu semua sekali itu ialah
tanda, mukjizat untuk kamu semua. Dalil aku ni Rasul, Nabi Allah Ta'ala, kalau kamu beriman. Ini tanda aku jadi Rasul. Adapun tugas aku, musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah, yang aku mengesahkan kitab Taurah yang ada depan aku. Mengesahkan balik. Orang Yahudi pindah kitab Taurah. Pindah ayat dia punya macam-macam. Aku pun betul balik. Taurah yang sebenar ini dia. Yang betul. Lu'hilla lakum ba'da alladhi hurma alaikum. Dan aku halal kepada kamu apa yang kamu haramkan. Yang diharamkan kepada kamu. Sama ada yang diharamkan oleh Taurah sebagai denda terhadap orang Yahudi. Tuhan denda dia, tak boleh makan lemak macam-macam lah hukum dianya. Jadi Isa menasahkan benda yang diharamkan itu. Ulama kata termasuk adalah juga dia pindah hukum Allah Ta'ala. Isa mendedahkan apa yang halal dia haram, yang haram dihalalkan. Ini berlaku dalam agama mereka. Waji'tukum bi ayatin min rabbikum, dan aku datang kepada kamu dengan tanda daripada Tuhan kamu. Aku bawa tanda daripada Tuhan kamu, mukjizat. Mukjizat ilmu, iaitu Taurah dan Injil, termasuk juga mukjizat perkara luar biasa. Fattaqullaha wa ati'un, maka bertakwalah kepada Allah, takut pada Allah Ta'ala, dan taat pada aku. Takut ini perintah Allah Ta'ala, bukan aku pandai-pandai, bukan aku lantik diri aku, tidak, Allah Ta'ala lantik aku. Dengarlah, takut pada Allah Ta'ala dan taat apa yang aku sebut ini, kata Isa. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, sesungguhnya Allah Tuhan aku dan Tuhan kamu, Tuhan kita semua. Memang orang Yahudi percaya pada Allah Ta'ala, sama je Tuhan je, sama saja, kalimah yang sama. Fa'buduh, abdikan diri kepadanya. Hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang betul. Aku bawa ni jalan yang betul, membetulkan semula apa yang Allah Ta'ala perintahkan pada aku, apa yang kamu telah selewengkan, dia betulkan balik, dia tasihkan. Ini tugas aku, peranan aku. Ini kisah tentang Maryam melahirkan Isa alaihi salam. Wallahu a'lam.